Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sihat hendaknya. Baiklah, hari ini anak-anak bersama dengan Ustazah Nur Syamsidah binti Zainur, guru mata pelajaran Tauhid tahun 2. Pada minggu lalu kita sudah belajar tajuk pelajaran sifat wajib Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah. Pada minggu ini kita akan sambung tajuk pelajaran yang sama, tetapi sebelum itu suka Ustazah untuk membuat sedikit ulang kaji tentang tajuk pelajaran yang lalu. Baiklah, pastikan murid-murid sudah bersedia dengan membuka buku teks mata pelajaran Tauhid muka surat 20. Muka surat 20. Apa itu wahdaniyah? Wahdaniyah ialah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyah artinya esa. Maksudnya di sini Allah itu bersifat dengan sifat esa ataupun tunggal ataupun satu. Allah itu bersifat dengan sifat wahdaniyah, esa pada zat, pada sifat dan juga pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lawan bagi sifat wahdaniyah artinya ta'addud, yang bermaksud berbilang-bilang, yang mempunyai lebih daripada satu. Mustahillah Allah bersifat dengan sifat ta'addud, berbilang-bilang, kerana Allah itu bersifat dengan sifat wahdaniyah. Okey, baiklah. Cuba kita lihat apakah hukum mengenal Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat wahdaniyah. Apa hukumnya? Ya, hukumnya wajib. Hukum mengenal Allah Subhanahu wa taala bersifat wahdaniyah adalah wajib. Wajib. Baiklah, kita lihat dalil naqli pula. Okey, dalil naqli maksudnya bukti daripada Al-Quran yang menyatakan bahawa Allah itu bersifat dengan sifat wahdaniyah, esa. Baiklah, mari sama-sama kita perhati dan baca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah, mari sama-sama kita lihat maksud daripada surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Allah itu sifatnya sifat esa, yakni tunggal ataupun satu. Allah lah tempat kita memohon segala pertolongan dengan melakukan ibadah solat 5 waktu sehari semalam. Kalau orang kafir memohon pertolongan pada siapa? Ya, pada Tuhan mereka lah. Berhala, patung ular, patung singa, patung buaya, kan? Tapi kita orang Islam memohon pertolongan hanya pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah solat khususnya. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala pula ia tidak beranak, dan ia pula tidak diperanakkan. Maksudnya di sini Allah itu tidak beranak dan Allah pula tidak diperanakkan. Allah tak melahirkan anak dan Allah pula tak dilahirkan. Kerana Allah itu bersifat dengan sifat Maha Esa, wahdaniyah, dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah itu esa pada apa? Pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Tidak ada sesiapa
Tidak ada makhluk pun yang menyerupai Allah yang maha sempurna. Tidak ada sesiapa pun yang lebih berkuasa melainkan Allah yang maha berkuasa. Baiklah, kita lihat pula dalil aqli. Dalil aqli maksudnya adalah bukti daripada akal yang tidak menyalahi daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dalil aqli yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersifat esa atau tunggal. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat berbilang-bilang, kerana Allah itu bersifat dengan sifat wajib, wahdaniyah, esa ataupun tunggal. Jika langit dan bumi dimiliki oleh dua Tuhan atau lebih, sudah tentulah rosak binasa alam ini. Maksudnya, cuba anak-anak bayangkan, jika di dunia ini ada Tuhan yang menjaga langit, ada Tuhan yang menjaga bumi, ada Tuhan yang menjaga matahari, ada Tuhan yang menjaga bulan, banyak betul Tuhan. Jadi kemungkinan besar akan berlaku kehancuran, kebinasaan alam ini. Sebab apa? Sebab Tuhan ini semuanya berebut kuasa. Semuanya nak tunjukkan mereka yang paling power. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa, maha berkuasa. Kerana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat wahdaniyah, esa atau tunggal. Baiklah, apabila kita percaya dan yakin dengan i'tikad bahawa Allah itu bersifat dengan sifat wahdaniyah, esa, maha esa, jadi kita memperoleh faedah daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wahdaniyah. Apa faedah yang kita dapat? Faedah yang pertama adalah kita tidak akan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini kita yakin dan percaya dengan i'tikad bahawa Allah itulah Tuhan yang wajib disembah. Tiada Tuhan lain melainkan Allah. Allah itu Maha Esa. Jadi kita akan menyembah Allah dengan melakukan ibadah solat 5 waktu sehari semalam. Apabila kita tak tinggal solat, menunjukkan kita hamba Allah yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kita taat Allah. Bila kita taat Allah, automatik kita akan jadi insan yang taat ibu bapa. Anak yang patuh dengar kata ibu bapa, anak yang soleh, anak yang baik, murid yang rajin, murid yang cemerlang, murid yang taat guru. Kita akan jadi hamba Allah yang baiklah. Kemudian sekaligus menjadikan kita iman bertambah kukuh. Maksudnya iman kita semakin lama semakin kukuh. Sebab kita sentiasa menyembah Allah, kita sentiasa taat kepada perintah Allah, Rasulullah, ibu bapa, guru-guru. Jadi kita akan menjadi mukmin yang apa? Yang baik, yang soleh, yang Allah sayang, yang ibu bapa sayang, yang guru-guru sayang. Baiklah. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Jika murid-murid ada sebarang pertanyaan atau tidak faham, murid-murid boleh menghubungi Ustazah Nur Syamsidah melalui WhatsApp. Itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.